Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah hadis sebagai tazkirah pada diri saya dan juga kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini sebenarnya adalah homework ataupun kerja rumah yang saya ada beri dalam video saya sebelum ini yang berjudul Ramadan Video React Diteruskan. Di mana saya ada sebut satu kemudahan yang diberikan, namun apakah dalilnya? Okey, apakah dalilnya? Jadi pada kesempatan ini saya akan bacakan hadis tersebut sebagai dalilnya, ya. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 2996, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Maksudnya, apabila seorang hamba itu sakit atau safar, yakni musafir, ditulis baginya pahala semisal amalannya ketika muqiman, yakni mukim, dia tidak bermusafir, atau sahihan, yakni ketika dirinya sehat. Para penonton yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga apabila seseorang itu lazim melakukan sesuatu amal, lalu dia tidak dapat melakukan amalan tersebut, amal ibadah tersebut kerana sakit atau musafir, dia tetap mendapat pahalanya, ya. Baik, terhadap hadis ini ada beberapa perincian. Pertama sekali, ia merujuk kepada orang yang lazim melakukan sesuatu amal ibadah dan dia memang berhajat, berazam untuk meneruskan amal ibadah tersebut, untuk terus istiqamah melaksanakannya. Namun orang itu didatangi ataupun didatangi dengan sesuatu penyakit ataupun dia perlu musafir sehingga dia tidak dapat melakukan amalan yang dia berazam untuk melakukan secara continuous itu. Maka inilah yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Baik, apabila kita merujuk kepada ibadah, ada beberapa perincian di sana juga. Sebagai contoh, apabila merujuk kepada solat fardu, solat fardu itu tetap wajib dilaksanakan meskipun apabila sakit ataupun musafir. Cuma solat fardu ini ialah apabila seseorang itu memiliki halangan, maka rukun-rukun solat itu boleh dikurangkan. Okey, sebagai contoh, jika seseorang itu sakit, seseorang itu musafir, salah satu syarat untuk solat ialah menghadap kiblat, kan? Lalu dia tidak dapat menghadap kiblat kerana sakit je ke? Atau kerana dia musafir dalam kapal terbang, dia tidak tahu arah kiblat atau tidak boleh nak menghadap kiblat, maka dikurangkan rukun tu. Maknanya dia tetap meneruskan melaksanakan solat fardunya tanpa menghadap kiblat. Demikian juga antara rukun solat, kita kena berdiri, kan, qiyam. Lalu kerana sakit atau kerana musafir, tidak dapat hendak berdiri, dia tetap melaksanakan solatnya itu. Okey, jadi apabila seseorang itu dalam keadaan dia musafir, dia sakit, tapi dia tak solat pula, itu bukanlah dapat pahala semisal apabila sedia sehat, tetapi mendapat yang lain pula, ya. Yang ini dosa kerana meninggalkan kewajipan solat. Di sini saya maklum ada ustaz-ustaz di Malaysia yang suka mengajar untuk solat hormati waktu, ya. Para penonton yang dirahmati Allah, sayangilah diri anda, ya. Ustaz-ustaz itu tidak akan dapat membela anda di hari akhirat kelak. Apabila Allah Subhanahu Taala bertanya, kenapa anda tidak solat? Padahal aku telah pun memberikan kemudahan, telah pun memberikan rukhsah untuk solat apabila dalam keadaan sakit, apabila dalam keadaan musafir. Apa kita nak jawab? Kita nak kata, oh, kita ikut saja ke? Padahal Allah SWT telah pun memberi kita akal untuk menilai dan menganalisa, ya. Jadi hendaklah kita ambil maklum tentang hal ini. Sebagai contoh, saya sebagai juruterbang apabila membuat penerbangan ke Jeddah, ke Madinah, lazim melihat para penumpang yang tidak melaksanakan solat. Mereka pergi untuk buat umrah. Umrah ni satu ibadah yang besar, bagus. Tapi umrah tu hukumnya sunat. Sementara solat fardu tetap wajib. Tapi mereka tidak melaksanakan solat fardu. Pergi buat yang sunat, tapi yang fardu tidak buat. Saya tak boleh nak salahkan mereka.
Sebab ustaz-ustaz mereka yang ajar, tak payah solat boleh qada, ataupun solat hormati waktu lebih kurang je, lepas tu boleh qada. Padahal tidaklah sedemikian ya. Dalam hal ini saya ada beberapa video lain yang telah pun saya himpun dalam satu playlist tentang cara solat ketika dalam penerbangan. Juga ada juga satu lagi playlist yang lain tentang panduan ibadah. Okey, panduan akidah dan ibadah ketika sakit, boleh rujuk di sana ya. Baik. Jadi hadis tu yang kita yang saya baru bacakan tadi, yang dimasukkan itu ialah sebagai contoh apabila seseorang itu tidak musafir, ketika dia sihat, dia lazim pergi ke masjid, ke surau untuk solat berjemaah. Lalu apabila dia musafir atau sakit, dia tidak dapat untuk solat berjemaah, dia tetap mendapat pahala solat berjemaah. Yang itu yang dimasukkan. Apabila seseorang itu biasa solat sunat, solat-solat sunat yang disyariatkan, lalu apabila dia sakit ataupun musafir, dia tidak dapat untuk solat sunat, itulah pahala yang dia tetap dapat meskipun tidak melaksanakannya ketika sakit ataupun musafir. Solat fardu itu sendiri, dia tetap wajib melaksanakannya ketika sakit maupun musafir. Okey, merujuk kepada puasa pula. Okey, puasa dia beza. Either we do it or we don't do it. Sama ada anda buat ataupun tidak buat. Lalu katakan dalam bulan Ramadan, anda musafir yang memberatkan atau sakit yang memberatkan, so anda tidak berpuasa. Tapi jangan bimbang, anda tetap akan dapat pahalanya. Sebab Allah SWT mengetahui bahawa apabila datangnya bulan Ramadan, anda memang berazam untuk berpuasa Ramadan. Lalu kerana sakit ataupun musafir, anda tidak berpuasa. Demikian juga di luar bulan Ramadan misalnya, katakan anda seseorang yang lazim berpuasa sunat. Sunat Isnin Khamis ke, sunat selang sehari ke, puasa Nabi Daud kan. Maka kerana musafir atau sakit anda tidak dapat melaksanakannya, anda tetap mendapat pahala. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh hadis ini. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan, rukhsah yang Allah SWT berikan ialah apabila anda musafir ataupun sakit yang memberatkan itu, diberikan kemudahan untuk anda berbuka puasa. Jangan pula yang alamak nanti rugilah pahala bulan Ramadan apa semua tu. Tak. Anda tetap mendapat pahalanya sebagaimana yang dijanjikan oleh hadis yang saya bacakan tadi ya. So, ayuh kita berpuasa kerana Allah, tidak berpuasa pun kerana Allah. Dan juga kita melakukannya berdasarkan ilmu. Apabila tidak ada ilmu, tidak tahu tentang hadis ini. Sebab tu orang itu seperti tidak mahu berbuka puasa. Nanti rugilah pahala banyak. Bulan Ramadan, bulan mulia. Okay? Padahal kalau kita tahu hadis ini, kita juga akan tahu bahawa Allah SWT akan tetap memberi kita pahala semisal apabila kita sedang sehat ataupun tidak bermusafir. Okey, satu tambahan, dan ini pendapat peribadi saya. Okey, bila pendapat peribadi, saya kata pendapat peribadi. Tak adalah saya nak kelentong kata, oh ni pendapat ulama, ini pendapat mazhab Syafi'i. Okey, padahal bila sema tak ada pun. Okey, baik. Ini pendapat peribadi saya. Hadis ini menyebut tentang orang yang sakit dan orang yang musafir. Pendapat peribadi saya ialah muslimat yang didatangi haid, mereka juga mendapat pahala amal ibadah yang biasa mereka lakukan ketika tidak didatangi haid. Sebab keadaannya sama. Yang ini seperti orang yang musafir, orang yang sakit, mereka juga mendapat pahala sebagaimana mereka lazim lakukan ketika sehat dan tidak bermusafir kan. Maka demikian juga bagi muslimat yang didatangi dengan haid, dia tidak dapat untuk solat, dia tidak dapat untuk puasa. Okay? Tetapi Allah mengetahui bahawa dirinya tu memang nak meneruskannya, tapi dah haid tak boleh kan. Maka pendapat peribadi saya berdasarkan hadis ini, dia tetap mendapat pahalanya. Okey, jadi hadis ini bukan saja merujuk kepada pahala, bukan saja merujuk kepada solat dan juga puasa, tetapi juga ibadah-ibadah lain. Sebagai contoh, seseorang itu lazim membaca Al-Quran. Lalu apabila dia sakit, dia tidak dapat membaca Al-Quran lah misalnya ya. Di hospital ke terlantar atas katil, di ward ke apa ke, dia tidak dapat anda membaca. Jadi berdasarkan hadis ini, dia tetap akan mendapat pahalanya. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita ambil maklum tentang hadis ini. Dan jangan berasa putus asa
terhadap rahmat Allah ataupun merasakan alamak tidak dapat beribadah, Allah SWT tetap akan menulis bagi kita pahala yang sama apabila kita sakit ataupun musafir ataupun pendapat peribadi saya didatangi haid. Okey, pahala yang sama sebagaimana apabila seseorang itu dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak musafir dan juga dalam keadaan sihat. Baik, demikianlah sedikit perkongsian saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.